Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari, ketika duduk tenang dan sugul di rumah, saya terbaca akan satu petikan kalam ungkapan bapa pembangunan negara kita, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Bait-bait kata beliau menusuk terus ke dalam kalbu yang berbunyi seperti ini. Janganlah kita semata-mata memikirkan apakah faedah yang kita patut dapat daripada negara, tetapi kita juga patut memikir apakah sumbangan yang kita beri kepada negara. Atas nilai cinta akan Malaysia yang sebati dalam kata-kata ini, maka lahirlah satu pidato warkah budi untuk sama-sama kita teladani di bawah tajuk Perpaduan Negara Pemangkin Malaysia Prihatin. Saudara dan saudari, Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan istilah perpaduan sebagai pembentukan komuniti yang saling memerlukan, padu dalam semangat kekitaan, hubungan rapat menjadi kepentingan. Dalam buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, tokoh sosiologi Max Weber pula mengatakan negara adalah kesatuan tiga pokok utama: pemerintahan, rakyat dan wilayah. Bila dua definisi ini disatukan, ia jelas menjadi satu cerminan kepada takrifan slogan kemerdekaan Malaysia Prihatin. Lantas, semangat pidato ini berkehendakkan kita untuk menakul bahawa hanya dengan perpaduan anak bangsa yang memainkan peranan masing-masing, kita bisa menerobos situasi pandemik yang menekan demi Malaysia dengan penuh kecintaan. 3 peranan utama akan kita susuri satu persatu. Pertama, peranan delegasi kepimpinan. Kedua, peranan wira-wirawati barisan hadapan. Dan ketiga, peranan kita semua selaku anak watan. Saudara dan saudari, fikrah yang pertama, peranan delegasi kepimpinan. Bila menyebut mengenai pandemik COVID-19, saya yakin sesiapa sahaja maklum dan tahu. Tragedi tiba mula melanda semakin membarah malah berleluasa. Ketidaktentuan sentiasa membelenggu semua. Dalam waktu-waktu sebegini, seyogianya pimpinan negaralah yang patut menjadi peneraja utama. Sebab itu kita patut berbangga kerana dalam setiap waktu dan ketika mereka mengatur berbagai mekanisme. Bermula daripada Perintah Kawalan Pergerakan, diikuti proklamasi ordinan darurat sehinggalah pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Bahkan selaku anak jati Sabah di bawah bayu, kita mampu tersenyum lebar. Bantuan demi bantuan untuk masyarakat giat disebar. Salah satunya bantuan ihsan makanan buat mereka yang terjejas hasil buah fikir pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah. Yang lebih hebat saudara-saudari sekalian, waima ada pun kekurangan wujudnya kehilafan, semak dan imbang melangkaui ideologi politik terus dilakukan. Baik kerajaan mahupun pembangkang. Semua ini kerana apa? Semua ini disebabkan perpaduan kepimpinan dan rasa cinta akan negara yang perlu dijaga, yang wajib dipelihara. Fikrah yang kedua, peranan wira-wirawati barisan hadapan. Bila dikenang waktu saya dan anda kecil dahulu, menonton televisyen di rumah itu selalu bersama keluarga, ayah dan ibu. Lagi-lagi bila cerita animasi Adiwira ditayangkan, aksi serta gelagat yang ligat menjadi ikutan dan dambaan. Bila sudah membesar tambahan pula dalam keadaan sekarang ketika pandemik menular, ternyata para barisan hadapan seperti ATM, KKM, PDRM dan ramai lagi yang menabur kudrat dan hikmatlah. Wira-wirawati sebenar pagi dan petang, siang dan malam menghadapi liku yang mencabar. Kaki tangan kesihatan tetap kelihatan segar walaupun sukar. Anggota keselamatan dan penguatkuasaan menjaga sempadan terus berlegar-legar. Penat bukan kepala, lelah bukan calang-calang. Malah ada di antara mereka yang sudah lama tidak ke rumah untuk kembali pulang. Apakah ini bukan satu penzahiran perpaduan yang cinta akan negara tanpa tolok sempadan? Percayalah saudara dan saudari, inilah tamsilan manifestasi kebenaran. Fikrah yang terakhir yang paling dekat di hati saya, anda dan semua, peranan rakyat Malaysia selaku anak watan. Sejarah menjadi saksi sejak zaman Kesultanan Melayu pada tahun 1400 Masihi, lalu tiba penaklukan 15-11 batalion Portugis mengiringi, sehinggalah tahun 2021 terkini, rakyatlah yang menjadi akar untuk negara kukuh berdiri. Di saat ini tidak ada lagi golongan atasan, terhapus istilah kumpulan bawahan. Kita semua berhimpun di bawah satu kesatuan dek kerana cinta
dan keprihatinan. Ayuh saya bawakan satu contoh tauladan. Ketika rakyat berada di dalam kemulut kesempitan, timbul satu solidariti kibaran bendera putih untuk menyebarluaskan lagi bantuan keperluan. Idea ini hasil cetusan rakyat kita sendiri bernama saudari Nik Faiza Nik Othman atau lebih mesra dipanggil Kak Ja. Kesan daripada ini saudara-saudari, semakin ramai yang tampil mengulurkan bantuan. Malah disambut baik oleh golongan ahli perniagaan, para sukarelawan dan pihak kerajaan. Semuanya menggembleng tenaga berganding bahu mencari di ceruk dan pelosok untuk menemukan insan yang kesusahan. Laman web malaysiaprihatin.com juga turut ditubuhkan untuk mempelbagaikan lagi bantuan atas talian. Lihatlah saudara dan saudari, justru itu benarlah kata Soekarno. Aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar kerana rakyat, berjuang kerana rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Maka tiada lagi gusar dan ragu. Sudah jelas, peranan anak watan yang bersatu padulah yang kita perlu. Akhir kata pesanan kerdil dari saya buat anda semua, jikalau kita mampu bertawa canda di fasa bahagia juga gembira, masakkan tidak ketika ditimpa duka dan lara. Jikalau negara ditimpa musibah, masakkan semangat mempertahankan tidak membara. Usahlah terus menuding jari mencari pesalah, atau bingung dan sesat mencari sebuah utopia. Ayuh bersama, apa sahaja kekuatan anda, apa jua kemampuan kita, kumpulkan semua. Teruskan berbakti untuk negara, teruskan prihatin untuk Malaysia. Sekian, salam Malaysia prihatin buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.